Terima kasih Nur Lela di Angkasa Puri dan salam satu Malaysia. Ibu bapa disaran membantu anak-anak mereka dalam memilih kursus yang sesuai untuk dipelajari di peringkat universiti maupun di institusi latihan teknikal dan vocational. Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Abdul Taib Mahmud berkata, pemilihan kursus yang sesuai dengan kehendak pasaran tenaga kerja akan menjamin kejayaan anak-anak mereka sekaligus memudahkan mereka mendapat pekerjaan. Beliau menyatakannya dalam perutusan sempena Hari Gawai Dayak yang disambut esok di Sarawak. Kita daripada sekarang ini patutlah sedar bahawa anak-anak kita patut kita perhati kebolehannya dan patut digalak untuk menuntut pelajaran-pelajaran sejauh yang mereka boleh yang akan dapat diguna oleh industri kita dan oleh perniagaan dalam negeri kita Sarawak ini. Tun Abdul Taib berkata, Sarawak melalui proses transformasi yang boleh dibanggakan sejak penubuhan Malaysia pada tahun 1963. Kawasan-kawasan bandar dan luar bandar yang dahulunya jauh, kini didekatkan dengan rangkaian jalan raya, manakala perkhidmatan pengangkutan sungai dan udara sentiasa ditambah baik. Ekonomi Sarawak juga semakin berkembang dan kini dipacu oleh sektor swasta, manakala kerajaan pula bertindak sebagai pembuat dasar dan pemudah cara. Penyertaan Bumiputra dalam bidang ekonomi juga semakin meningkat, termasuk mereka yang berada di luar bandar, kerana rakyat di negeri ini bersama-sama mengejar impian untuk mencapai kejayaan dalam keadaan hidup yang rukun damai. Ketua Menteri Datuk Petinggi Tan Sri Adnan Satim mahu masyarakat Dayak menjadikan perayaan Gawai Dayak tahun ini untuk melupakan perbezaan sesama mereka, sebaliknya mencari persamaan untuk mengangkat identiti dan martabat kaum itu. Dalam perutusan sempena Hari Gawai Dayak, beliau berkata berbeza pendapat bukan sesuatu yang salah, namun pendapat orang lain juga harus dihormati. Beliau berkata walaupun mempunyai pandangan dan pendirian yang berbeza-beza, beliau menegaskan rakyat Sarawak sentiasa berusaha untuk memastikan amalan hormat menghormati terus menjadi pegangan demi Sarawak yang lebih harmoni dan fokus ke arah pembangunan. Walaupun sentiasa menikmati suasana aman damai, kita perlu terus berwaspada terhadap elemen-elemen luar dari negeri ini yang cuba menyemai bibit-bibit kebencian antara satu kaum dengan kaum yang lain. Saya tidak akan membiarkan mereka yang cuba memecah belahkan rakyat untuk masuk ke negeri ini dan bertindak sesuatu sesuka hati. Ketua Menteri turut menyentuh mengenai kes-kes pertelingkahan antara masyarakat setempat dan syarikat-syarikat peladangan di tanah hak adat Bumiputra. Saya mengambil pendirian bahawa jika pihak-pihak yang terlibat bersedia untuk mencari penyelesaian di luar mahkamah, kerajaan bersedia membantu. Saya bersedia membuat tanah kerajaan, memberi tanah kerajaan kepada masyarakat Bumiputra terlibat melalui Seksyen 7 atau Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak dan saiz yang berpatutan sebagai satu jalan penyelesaian. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satim berkata, beliau menyokong penuh usaha untuk menggunakan Perkataan Dayak dalam borang-borang rasmi kerajaan sama seperti kaum Melayu, India dan Cina. Beliau berharap usaha tersebut akan menjadi kenyataan secepat mungkin setelah dipersetujui di peringkat Kabinet Persekutuan. Bagi pihak saya sendiri dan keluarga, saya ingin mengucapkan salam sejahtera dan selamat menyambut Gawai Dayak tahun ini kepada semua kaum Dayak sekiranya tidak kira di mana saudara dan saudari berada. Masyarakat Dayak digesa supaya memperbaiki diri ke arah kehidupan yang lebih baik sempena sambutan perayaan Gawai Dayak. Menteri Muda Kemudahan Awam Datuk Silvestre Entry berkata, masyarakat Dayak perlu memperbaiki kehidupan dalam pelbagai aspek untuk berdiri sama tinggi dengan masyarakat lain di negeri ini dan negara ini secara amnya. Selain itu, beliau juga menyeru supaya masyarakat Dayak mengekalkan semangat kesatu paduan yang ada dalam meraihkan sambutan Gawai bersama pelbagai etnik lain. Datuk Silvestre berkata demikian pada sesi rakaman perutusan Gawai yang disiarkan melalui saluran IBAN Miri FM di Miri. Beliau juga menasihati masyarakat itu supaya berbelanja secara berhemah dalam meraihkan sambutan Gawai serta tidak meminum minuman keras secara berlebihan.
Beliau juga berterima kasih kepada Ketua Menteri, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Adnan Haji Satem yang menurunkan kadar bayaran perkhidmatan feri di Marudi dan Long Lama yang dianggap sebagai hadiah sambutan gawai tahun ini. Hari Gawai yang diraikan oleh masyarakat Dayak di negeri ini setiap 1 Jun bukan sahaja sebagai meraikan warisan budaya, nilai serta cara hidup masing-masing, tetapi masing sesuai untuk berkumpul bersama keluarga tersayang. Malah masa itu adalah masa yang sesuai untuk mereka yang merantau untuk pulang ke kampung halaman bersama-sama keluarga. Bagi keluarga Walter Guyut di Kampung Sikok Padawan, perayaan Gawai amat dinanti-nantikan setiap tahun. Lazimnya sehari sebelum Gawai mereka akan sibuk mengemas rumah bagi menyambut kehadiran tetamu. Bagaimanapun berbelanja secara berhemah tetap menjadi pilihan. Untuk perayaan Gawai kami buat yang sederhana ajalah. Sederhana dan ala kadar lah. Memandangkan kehidupan pun dah semakin sukar. Katanya walaupun zaman semakin berubah dan malah ada di kalangan mereka yang kini menganut agama Kristian, namun bagi Walter, beliau mahu anak-anaknya mengetahui adat dan budaya tradisi nenek moyang. Bagi adiknya pula, Josephine Karen Guyut, perayaan Gawai sering mengingatkan dirinya kepada tradisi lama termasuk pengalaman beliau bersama neneknya ketika membuat kuih tradisional bagi perayaan itu. Gawai dulu lebih kepada kuih tradisional. Kadang-kadang kami orang kecil dulu selalu duduk dengan nenek ngetok kuih jalan. Kini tu dah sedagi. Jadinya lebih kepada kuih yang kita beli di kedai bakery lah. Sementara itu, tinjauan di Pasar Batu 10 Padawan hari ini mendapati ramai pengunjung masih berpusu-pusu membeli belah di saat-saat akhir bagi persiapan Gawai esok. Menurut penjual, antara yang dibeli pengguna ialah buluh yang digunakan oleh masyarakat Dayak untuk memasak hidangan ayam panso. Selamat Gawai di Baradat Bio. Tes pagi, tes kamu. Ya nyambut hari Gawai. Jadi aku ketua Kampung Beratan ngati ngian selamat anu Gawai yon soporong para kaum Bedayu di Sarawak ke harap para soporong berangan mujur dan senang. Ceko sabab ngian selamat ni Gawai yang suap porong bara beliau dan sambut Gawai anu sepi ni nuranom yang suap porong bara beliau. Perbezaan adat, budaya dan agama bukanlah penghalang bagi dua insan yang saling mencintai untuk bersatu mendirikan mahligai bahagia. Begitu juga dengan pasangan pengantin Dr. Muhammad Aizat Cik Azmi, 32 tahun dan pasangannya Pauline Dorothy Anak Aiswa, 25 tahun. Pasangan pengantin semalam diraikan pada majlis perkahwinan yang menggabungkan kedua-dua budaya iaitu Melayu dan Bidayuh di Dewan Sebraguna Kampung Subak, Bau, Kuching. Dr. Aizat yang merupakan anak kepada Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM, Dato' Cik Azmi Harun berkenalan dengan Pauline Dorothy ketika mereka sama-sama bertugas di Hospital Sibu. Setelah 2 tahun menyelami hati budi masing-masing, Dr. Aizat dan Pauline Dorothy yang juga seorang jururawat mengikat tali pertunangan pada tahun lalu dan semalam termeterai ikatan di antara kedua-duanya. Selain acara memotong kek, turut diadakan tarian kebudayaan Bidayuh dan persembahan nyanyian. Turut hadir pada majlis tersebut, Pengarah Jabatan Penerangan Sarawak, Abang Sadon Abang Hashim dan Pengarah Penyiaran Sarawak, Puan Salmah Ibrahim Melina. Bersempena sambutan Gawai Dayak yang akan disambut di seluruh bumi Kenyalang esok, Museum Hidup Terkemuka Kampung Budaya Sarawak mengambil inisiatif mempamerkan budaya masyarakat yang akan menyambutnya. Malam tadi, seramai 20 penari SCV dibawa keluar dari kampung hidup itu bagi menghiburkan pengunjung di Medan Niaga Satok, Kuching. Saksikan.
Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini.